Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazalin Unity Channel. Ini satu pendedahan, ini satu berita paling Anda tunggu-tunggu. Perikatan Nasional dah pecat Muhyiddin kah? Itu persoalan besar yang mula berlegar di media sosial. Adakah Perikatan Nasional sudah mula sedar bahawa mereka kini dah tak seaktif atau sehebat dulu, ataupun orang kata tidak membawa apa-apa manfaat, sehingga mereka mengambil keputusan terkini ini, yaitu PAS kini mahu rombak struktur Perikatan Nasional, beri kuasa operasi pada Hamzah. Lihat, kita dah ramal sebelum ini. Saya dah pernah kata, PAS akan mendominasi Perikatan Nasional. Tapi ramai yang tak setuju, ramai yang komen kata mereka, kau cakap sembarangan saja. Ini dia. Sudah mula, PAS dah mula merangka langkah untuk merampas Perikatan Nasional daripada Parti Bersatu. Ini satu berita yang pastinya ngeri dan dahsyat untuk Muhyiddin Yassin, khususnya Parti Bersatu. Yang pastinya, Parti Bersatu akan tinggal melukut di tepi gantang selepas ini, kata netizen dan beberapa pengulas politik. Saudara, adakah PAS akan terus meminggirkan Muhyiddin Yassin bersama dengan Parti Bersatu dan mengangkat Hamzah sebagai ketua yang baru? Ini satu-satunya persoalan yang paling besar sekali yang perlu kita ketahui. Sebelum itu, saya nak perkenalkan kepada Anda satu terapi imun. Ini ialah terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita. Secara ringkasnya, kita kena penyakit seperti kencing manis, tinggi darah, 3 serangkai, kanser, penyakit-penyakit yang lain. Kamu senaraikanlah apa penyakit yang kamu pernah tahu. Penyakit apa sajalah. Kita kena penyakit secara umumnya disebabkan oleh kelemahan tubuh badan kita atau kelemahan imun badan kita. Apabila imun badan kita menjadi lemah, kita boleh kena penyakit tinggi darah, kencing manis, kolesterol, kanser, gout, 3 serangkai, buah pinggang, penyakit mata, penyakit telinga, penyakit kulit, entahlah apalagi lah yang kamu tahu. Semua penyakit itu dari awalnya berpunca daripada kelemahan tubuh atau imun badan kita. Transfer factor ialah satu produk meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400% dan mendidik imun badan kita menjadi bijaksana. Dan berita baiknya, apabila imun badan kita meningkat sehingga 400%, ia boleh menyembuhkan semua jenis penyakit dengan peningkatan daya imun tubuh badan kita. Sudah banyak orang yang menerima manfaat daripada transfer factor ini. Pelbagai jenis penyakit sudah pun sembuh kerana peningkatan daya imun badan apabila mereka mengambil transfer factor ini. Ingat, transfer factor bukan ubat. Saya ulang sekali lagi, transfer factor bukan ubat. Ini terapi imun meningkatkan daya imun badan kita supaya melawan dari dalam, menyembuhkan kita daripada penyakit. Baiklah, itu tentang transfer factor, dan Anda kalau berminat, sudah terlalu boring dengan masalah kesehatan, hubungi nombor yang tertera. Anda akan dapat konsultasi ataupun khidmat nasihat kesehatan secara percuma. Baiklah, saudara-saudara sekalian. PAS mencadangkan rombakan struktur Perikatan Nasional PN yang memberi kuasa operasi yang besar kepada Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin yang juga timbalan Presiden Bersatu. Dalam cadangan itu, satu jawatan kuasa eksekutif diketuai Hamzah akan ditubuhkan manakala Presiden keempat-empat parti komponen PAS, Bersatu, Gerakan dan Parti India Rakyat Malaysia MIPP terus memainkan peranan dalam majlis tertinggi sedia ada. Yang menjadi persoalan ramai netizen dan juga penganalisis politik, pengikut politik di Malaysia ialah, tidakkah ini satu perkara yang akan menyebabkan pertindahan kuasa? Bagaimana pula Hamzah Zainuddin ada kuasa besar berbanding dengan presiden-presiden yang ada dalam parti yang dalam komponen Perikatan Nasional? Macam mana Hamzah nak jalankan tugas sedangkan dia adalah orang bawah berbanding bosnya? Bosnya tentulah presiden, bosnya tentulah pengerusi PN. Itulah yang menjadi tanda tanya. Adakah ini cuma satu langkah untuk mereka cuba menutup kelemahan, cuba menutup langkah seterusnya menyingkirkan Muhyiddin sebagai pengerusi Perikatan Nasional dan Presiden Parti Bersatu? Itulah dulu dah pernah nasihat. Waktu pemilihan Parti Bersatu, kenapa tak dipertandingkan jawatan presiden?
Kalaulah itu jawatan dipertandingkan, sudah tentu Hamzah Zainuddin jadi presiden kepada Parti Bersatu. Tapi tengok, mengata PKR kononnya berpecah, tapi Parti Bersatu pun tak berani langsung nak mempertandingkan jawatan presiden bersatu. Itulah sebabnya orang kata jangan nak mengecam orang sedangkan sendiri pun tak berani, kata mereka. Menurut sumber, perkara itu diusulkan bagi menyediakan Hamzah menerajui tampuk kepimpinan sekiranya berlaku pertukaran rejim di peringkat pusat dalam pilihan raya umum akan datang. Struktur lain tidak berubah, hanya sebuah jawatan kuasa baru dibentuk macam tubuh biro, kata sumber kepada Malaysia Kini. Seorang pemimpin bersatu yang hadir dalam mesyuarat itu memberitahu Malaysia Kini bahawa PAS memang tidak berniat merebut jawatan tertinggi dalam negara. Mereka percaya dalam gerakan Islam di seluruh dunia apabila kepimpinan utamanya diterajui oleh Islamis, musuh akan datang menyerang daripada segenap sudut, katanya lagi. Perkara itu dibangkitkan dalam mesyuarat 10 kepimpinan kanan PN 5 dari PAS dan 5 daripada Bersatu pada 18 Februari yang dipengerusikan Presiden PAS Abdul Hadi Awang di Kuala Lumpur, dakwa sumber. Ini pun jadi pertanyaan netizen. Apalah fungsi Muhyiddin Yassin sebagai pengerusi Perikatan Nasional kalau sudah macam ini? Hadi pula yang jadi pengerusi, kata mereka. Selain Hadi, timbalannya juga hadir. Bagaimanapun difahamkan, idea itu masih tergantung susulan dakwaan penentangan daripada Kem Setiausaha Agung Bersatu Azmin Ali. Mereka dikatakan melakukan penubuhan Majlis Setiausaha PN agar ia boleh diketuai oleh Azmin sendiri. Malaysia Kini sudah menghubungi pemimpin di atas dan pegawainya bagi mendapatkan komen serta pengesahan. Setakat ini tiada jawapan diterima. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe. Adakah anda juga dapat melihat dan dapat menghidu bahawa akan ada perkara besar berlaku dalam Perikatan Nasional? Mungkinkah Muhyiddin akan keluar daripada Parti Bersatu atau membawa Parti Bersatu keluar daripada Perikatan Nasional? Siapa yang tahu? Kita semua tunggu. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Mahathir kata kerajaan sekarang tidak bagus. Mahathir kata kerajaan sekarang tidak elok. Tiada tata kelola yang baik dan sebagainya. Tapi tahukah anda bahawa tahun ini saja SPRM telah pun mengumumkan satu dapatan luar biasa. Ini adalah keputusan yang sangat baik yang diumumkan. Dan sudah tentu ini satu kejutan kepada Mahathir Mohamad yang selama ini menyatakan kononnya kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim ini tak baik. Tapi rupa-rupanya kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim inilah yang paling terbaik. Hari ini diumumkan bahawa SPRM merampas aset berjumlah 31.4 bilion dan telah menahan 5,703 individu dalam tempoh 5 tahun. Wah. Ketika Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, baru hari pertama jadi Perdana Menteri, perkara pertama yang diumumkan oleh Anwar Ibrahim ialah langkah beliau memerangi rasuah habis-habisan. Ramai orang tak suka Anwar Ibrahim bukan kerana Anwar Ibrahim tidak bagus memimpin. Beliau sebenarnya memimpin yang sangat baik. Satu dunia tahu. Bahkan yang menghairankan, dunia sangat mengagumi Anwar Ibrahim. Dunia sangat mengagumi Anwar Ibrahim sehingga mereka menjemput Anwar Ibrahim, memberikan dialog, memberikan pendapat dan sebagainya. Suara Anwar Ibrahim didengar oleh satu dunia. Tetapi di Malaysia, beliau tidak diminati. Kenapa? Sebab Anwar Ibrahim menyebabkan ramai orang tidak boleh melakukan lagi sakau, tidak boleh lagi curi duit, tidak boleh lagi buat rasuah. Itu sebabnya mereka benci dengan Anwar Ibrahim. Mereka tak dapat lagi kroni, tak dapat lagi projek dan sebagainya. Tata kelola yang dibuat oleh Anwar Ibrahim luar biasa. Hari ini terbukti apabila SPRM mengumumkan rampasan begitu luar biasa besarnya. 31.4 bilion ringgit. Bukan satu jumlah yang kecil, ini satu jumlah yang besar. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menyita pelbagai aset bernilai lebih 3.5 bilion dan melucut harta hampir 28 bilion ringgit dalam tempoh 5 tahun.
Hasil tindakan berterusan agensi itu memerangi jenayah rasuah secara menyeluruh. Sebelum saya teruskan ulasan ini, saya nak kongsi dengan anda semua, ini ialah produk Transofector for Life. Ini rahsia kesihatan kesembuhan penyakit. Kita kena penyakit kerana imun badan kita yang lemah. Kita kena penyakit kerana daya imun badan kita yang bodoh. Kita juga sukar untuk sembuh daripada penyakit kerana daya imun badan kita yang lemah dan bodoh. Tapi dengan peningkatan daya imun badan kita, kita akan sembuh daripada semua jenis penyakit. Inilah jawapan kepada masalah kesihatan yang sedang menular di dunia sekarang. Ini adalah produk lulus KKM dan juga halal. Satu dunia meramalkan produk ini akan berada di setiap rumah menjelang hujung tahun 2025. Jadi sebelum anda terlambat, cepat dapatkan produk ini. Baik, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia mengumumkan pelbagai aset telah bernilai 3.5 bilion telah dilucut dan hampir 28 bilion ringgit telah pun dirampas berkait dengan memerangi jenayah rasuah secara menyeluruh. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki mengumumkan perkara ini. Jadi saudara-saudara sekalian, ini satu berita yang sangat baik sebenarnya apabila negara kita kini ke arah sifar rasuah. Secara pribadi saya gembira dengan berita ini. Jadi apabila pendapat anda semua, patutlah orang benci dan takut sangat dengan Anwar Ibrahim. Termasuklah Mahathir takut Anwar kerana Anwar mendedahkan pelbagai rahsia yang ada dalam kepimpinan Mahathir sebelum ini. Sila tinggalkan komen anda, kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini berita paling ditunggu-tunggu oleh politik di Sabah, khususnya para penyokong GRS dan juga para pembangkang yang ada di Sabah. Tidak lama lagi diketahui bahawa PRN Sabah akan diadakan. Adakah ini satu berita yang akan menjadi satu berita yang bahaya untuk GRS khususnya Ketua Menteri Sabah? Adakah GRS dalam bahaya ataupun adakah Haji Zinor dalam bahaya besar? Ini apabila SPRM mengumumkan rasuah adun Sabah, 2 orang akan didakwa. Tetapi sehingga kini kita belum tahu siapa 2 orang ahli Dewan Undangan Negeri Sabah, adun Sabah, yang akan didakwa ini. Ini sudah pasti akan didakwa kerana telah pun dikeluarkan secara rasmi. Cuma yang menjadi persoalan ialah, adakah ini akan mengganggu gugat? Adakah ini akan menggugat kestabilan dan kekuatan kerajaan GRS pimpinan Haji Zinor? Dan adakah ini petanda bahawa tidak lama lagi akan diadakan PRN Sabah? Sebelum kita teruskan ulasan ini, berikan pendapat anda. Siapa agak-agaknya yang akan didakwa ini? Tapi sebelum itu saya nak kongsi dengan anda satu rahsia kesihatan yang dicari-cari orang. Ini Transofector, ini bukan ubat. Ini ialah terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita 400% dan meningkatkan daya imun badan kita 400% serta mendidik imun badan kita menjadi bijaksana dari dalam. Kita kena penyakit kerana imun badan kita yang lemah, kita sukar untuk sembuh daripada penyakit kerana imun badan kita yang bodoh dan tidak kuat untuk menyembuhkan kita daripada dalam. Ini rahsia kesihatan yang dicari-cari orang. Rahsia kesembuhan penyakit yang dicari-cari orang. Sudah ramai orang yang menggunakannya dan mereka sembuh dengan peningkatan daya imun badan. Kemarin saja satu testimoni kanser perut stage 3, stage 4 telah pun mendapat manfaatnya sehingga doktor menghentikan proses kemoterapi beliau. Jadi cepat dapatkan produk ini. Apa saja penyakit boleh disembuhkan dengan peningkatan daya imun badan kita. Cepat pergunakan waktu yang ada. Hubungi nombor telefon yang tertera dalam video ini. Baiklah saudara-saudara sekalian. Hari ini kita dikejutkan dengan pengumuman daripada SPRM bahawa sekurang-kurangnya 2 individu akan dituduh di mahkamah dalam masa terdekat berhubung dakwaan rasuah membabitkan ahli Dewan Undangan Negeri Adun di Sabah. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata pihaknya tidak menolak individu berkenan akan dituduh dahulu dan memaklumkan perkara berkaitan secara lanjut kemudian selepas itu. Mengenai isu Sabah, saya akan umumkan dalam masa terdekat akan ada 1 atau 2 orang akan didakwa di mahkamah.
Boleh jadi mereka akan dikenakan pertuduhan dahulu dan saya akan buat pengumuman kemudian, katanya pada Majlis Convocation Program Penguatkuasaan Undang-Undang Bertauliah SPRM kali kedua. Terdahulu, media melaporkan beberapa individu bakal menghadapi pertuduhan dalam masa terdekat berhubung dakwaan rasuah membabitkan adun tertentu di Sabah. Kertas siasatan SPRM berkait isu pelesenan lombong mineral di negeri itu sudah diserahkan kepada Timbalan Pendakwa Raya. Saudara, siapakah adun Sabah yang akan didakwa ini? Dan menjadi persoalan titik tolak dalam perbincangan huraian pada pagi ini ialah, apakah ini satu tamparan yang besar kepada kepimpinan Haji Zinur sebagai Ketua Menteri Sabah, dan bila agak-agaknya pilihan raya akan diadakan di negeri Sabah. Dengan adanya laporan ini, dengan adanya keputusan pengumuman daripada SPRM ini, dijangkakan bahawa PRN Sabah akan diadakan pada bila-bila masa. Ini bagi mengimbangi kes-kes seperti ini, kerana kes ini boleh ditunggang, kes ini boleh digunakan oleh pihak-pihak berkepentingan untuk menumbangkan kerajaan perpaduan juga mungkin, dan kerajaan negeri Sabah pimpinan Haji Zinur. Saudara, yang saya nak tahu sebenarnya apa juga nasib kepada si pemberi maklumat yang sebelum ini memohon imuniti. Adakah beliau dapat? Entahlah, kita tunggulah, dan mungkin anda boleh senaraikan siapa agak-agaknya adun Sabah yang akan didakwa ini. Kita jumpa lagi, bye-bye.